Pertama sekali, marilah kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi kita ruang dan kesempatan untuk menempuh hari suci Ramadan, dan selepas ini akan masuk bulan Ramadan dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi tak nak, aku ni jenis suka drag masa so insyaAllah cuba terbaik dan anggaplah aku yang berada di depan ni sebagai sahabat kawan korang yang juga ada kelemahan dan juga sedang menuntut ilmu dan berusaha untuk berkongsi dengan korang semua. Ada silap apa-apa tegur lah InsyaAllah kita akan mulakan kita punya surat kuliah dan hari-hari seterusnya dia akan bertukar-tukar orang lah. Mungkin orang sama juga bosan kan. Orang bosan kita tahu lah tukar. InsyaAllah kita akan berbicara kenaan bukunya. Nampak lah tajuk ni. Belakang Khawatir Quraniyah kan. Depan inut sorry Jadi insyaAllah kita ada 30 hari. Kita akan berusaha insyaAllah akan menghabiskan Khawatir Quraniyah yang mana nanti akan lahirnya para pakar Quran Bendi. InsyaAllah lepas 30 hari ni tak ada sampai itu kan InsyaAllah kan. Tapi nak cerita tu lah perjalanan ni insyaAllah. Dan kita akan bermula sekarang 30 hari. Kita akan bermula dengan juz yang pertama, juz yang pertama. Dan taklah semua bahagian ataupun semua perkara dalam juz pertama tu kita include kan. Kita akan ambil mana yang sangat sesuai dengan keadaan kita atau yang mana sangat berkait tentang sesuatu perkara yang paling utama yang nak ditekankan dalam satu juzuk kan. Sebab banyak perkara kan. Jadi insyaAllah kita akan mulakan 20 minit seminit. Okay. Ada siapa rush ya? Tak ada kan? Kejap-kejap amat digalakkan lah kalau siapa nak buat note dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Secara umumnya kita tahu bahawasanya surah-surah yang dalam Quran ini semuanya sangat berkait rapat antara satu surah dengan surah lain. Katakanlah surah Al-Fatihah, selepasnya adalah surah Al-Baqarah, dan selepas surah Al-Baqarah adalah surah Al-Imran, dan surah-surah seterusnya. Yang mana setiap surah ni sangat berkait rapat Ada perkara yang ingin cuba disampaikan oleh Allah kepada kita. Bukan sekadar kalau kita hafal Al-Fatihah 7 ayat, baca 5 kali sehari semalam, cukup tu je, tak kan? Tapi insyaAllah hari ni kita akan mengenali apa sebenarnya mesej surah Al-Fatihah dan berkaitannya dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Tapi hari ini kita akan go through surah Al-Fatihah dulu. Okay. Kita tengok preview sikit apa kaitan dengan surah Al-Baqarah. Menarik tak? Tak menarik. Jadi kita akan teruskan dengan sesi banyak persoalan. Kenapa dan kenapa. Mungkin sebelum ni tak pernah ditanya kepada diri kita ketika membaca surah Al-Fatihah. Tapi hari ni aku akan initiate kan benda tu. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah kan, perkara pertamanya kan, kenapa dimentionkan 2 kali kan, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Perasan tak? Ayat pertama dan ayat ketiga ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi apa signifikan ulangnya 2 kali tu? Jadi sebenarnya ayat yang disusun ataupun yang dikatakan oleh Allah tu sebenarnya ada sebab Ada satu benda yang nak diberitahu Kenapa 2 kali? Pastinya kenapa? Tengok segi maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah nak mengulangi sekali lagi tunjukkan Allah ni nak beritahu rahmat Allah ni meliputi alam semesta. Sangat luas Sangat luas. Disebabkan banyak sangat tu nikmat yang Allah bagi tu kan, sampai kita tak rasa kan nikmat tu kan. Sebab banyak sangat sampailah kita datang US ni kan, rasa banyak kurang. Oh, aku dulu ada nikmat ni baru rasa kan. Ini sebab mungkin kita tak rasa sebab banyak sangat kan. Ini salah satu bukti lah kan. Sebab nikmat banyak sangat kan, sampai tak rasa. Dan seterusnya kita ni pula surah
Al-Fatihah ni juga dikenali sebagai Ummul Quran ataupun kita panggil Sab'u Masani. Ummul Quran ni ibu segala Quran. Ibu ataupun apa? Ummul Quran kan. Tak tahu juga kan. Maksudnya benda yang sangat prime kan. Ya, surah-surah Quran kan. Siapa yang digelar macam tu kan. Dan juga Sab'u Masani. Sab'u ni 7 kan. Sab'u 7 kali kan. Masani diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang banyak kali. Macam tu lah digelar. Jadi kenapa adanya gelar-gelaran segitu rupa kan? Sebab apa kan? Sebab surah Al-Fatihah ni sebenarnya sangat special kan? Kalau kita tengok, dia ni satu surah yang pendek. Surah pendek. Kenapa dia special? Dia pendek tapi dia special. Jadi ada 3 aspek kan? Yang mana 3 aspek ni yang terdapat dalam surah Al-Fatihah yang menyebabkan dia special. Yang mana dia meliputi, aspek ni dia meliputi seluruh aspek. Nampak? Faham apa cuba sampaikan. Yang mana adanya aspek akidah. Kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nampak aspek akidah tu? Kita tak nampak. Sebab dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pemenyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Di situ ada tentang keimanan, akidah kepada Allah, keimanan kepada Allah dan juga kepada hari pembalasan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ibadah. Yang ketiga ialah manhaj hidup. Manhaj ni lebih kurang sistem hidup. Manhaj hidup. Kalau kita tengok ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Nampak? Ada 3 aspek. Sebab itulah surah Al-Fatihah ni surah special lah. Dia pendek tapi cukup lengkap untuk memberi tasawur kehidupan. Jadi persoalan seterusnya, kenapa pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa tak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Faham? Perbezaan huruf nun dengan alif. Alif ni untuk aku nun ni ramai-ramai kami nasta'in. Kenapa na'budu iyyaka nasta'in? Signifikannya penggunaan huruf dalam Quran ni. Jadi untuk kes ni, untuk situasi ni nak tunjukkan, kalau tengok dari segi maksud iyyaka na'budu, mereka lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, maksudnya mereka lah kami minta pertolongan. Dia bukan kami seorang-seorang menyembah, bukan kami seorang-seorang beribadah, bukan kami seorang-seorang minta pertolongan, tapi bukan aku seorang-seorang, tapi dia lebih kepada kami. Cerita kat sini maksudnya dalam kita nak menjadi abid jadi ibad jadi nak buat nak beribadah senang cerita mesti kami bersama-sama dan minta pertolongan pun sama-sama. Itu signifikan huruf dia. Jelas tak? Banyak ni, lama sangat okey, jadi ada poin menarik juga mana buku ini menceritakan bagaimana generasi hari ini sangat tidak stabil dalam membalanskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana dalam kalangan muslimin kita hari ini ada sebahagian yang terlalu sangat iyyaka na'budu sahaja tapi dia tak iyyaka nasta'in. Sebaliknya orang kafir atau orang yang bukan tidak muslim, dia yang iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Berengkalah kami minta pertolongan. Maksudnya orang muslim yang minta pertolongan kepada golongan yang tak sepatutnya memimpin lah.
Jadi ada ketidakstabilan. Sepatutnya ayat ni patutnya menyedarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patutnya bila ada penyembahan tu, bila buat ibadah tu, dia ada wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tengok lagi surah Al-Fatihah ni start dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Kenapa? Kenapa al-alamin, rabbil alamin kemudian diakhiri dengan an-nas? Jadi signifikannya perkara ni sebab menunjukkan rabbil alamin. Maksudnya rahmat kan. Ya Allah ceritakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin semua tu kan. Kiranya dia adalah al-alamin. Al-alamin dan diakhiri dengan an-nas. Maksudnya untuk siapa? Untuk semua manusia. Dia bukan untuk orang muslim tapi untuk semua manusia. Itu signifikan dia. Jadi kenapa surah Al-Fatihah ni berkait kan? Jadi bila kita tengok surah Al-Baqarah ni kan, kenapa dia berkait dengan surah Al-Baqarah kan? Kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kalau tengok surah Al-Baqarah, mula dia apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dijawab tak soalan tu? Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba dijawab oleh surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Nampak tak permainan dia? Dia menjawab kan? Ni baru satu kan? Sebenarnya banyak lagi kan? Yang sebenarnya kan, buku ni menjelaskan bahawa yang mana surah Al-Fatihah ni dia sangat berkait rapat dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Yang mana komponen dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kerana ghairil maghdub dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sesat ni dijelaskan dalam surah Al-Imran. Ini gambaran dia. Okay. Cukup ke persoalan-persoalan yang ada? Sebenarnya banyak lagi, banyak skip. Kita akan cuba masuk Al-Baqarah sikit lagi, boleh? Jadi perbincangan surah Al-Fatihah ni ditutup dengan kemas oleh perbincangan dalam buku ni. Yang ni dia kata surah Al-Fatihah ni, surah Al-Fatihah ni merupakan satu pasport untuk bermesra dengan Allah. Bermesra dengan Allah. Kenapa Sebabnya kalau kita tengok surah Al-Fatihah ni, dia punya hukum tajwid tidak rumit tidak berat, tidak susah yang mana amat mudah difahami plus amat memudahkan kita untuk faham dan memudahkan kita untuk khusyuk. Dapat tak kenapa memudahkan kita? Kenapa dia satu tiket untuk kita bermesra dengan Allah? Pada masa sama kita tahu Al-Quran ni adalah ayat-ayat Allah apa yang Allah bagi tahu kita. So salah satu caranya adalah dengan memahami atau menghayati Al-Fatihah dahulu. Okey. InsyaAllah kita try masuk Al-Baqarah. Lama sangat Boleh ke? Okey. Al-Baqarah kan semua kita masuk sampai yang mana sampai juz 1. Jadi insyaAllah dari Al-Baqarah ni dia punya persoalan pokok dia ialah tentang apa rasanya? Boleh? Ada tidak? Banyak sangat tak boleh cakap kan? Banyak sangat. Tapi yang pokok dia adalah tentang persoalannya manusia ni adalah khalifah. Manusia ni tak lain tak bukan diciptakan untuk menjadi seorang khalifah selain daripada hamba Allah. Itulah persoalan pertama dia. Dan Al-Baqarah inilah yang menjadi medan ataupun yang menjadi satu alat atau menjadi satu manhaj yang perlu digunakan oleh orang muslimin, orang mukminin dengan menggunakan Al-Baqarah ni. Al-Baqarah ni menjelaskan bila kau dah tahu kau ni adalah khalifah, jadi
Al-Baqarah ni adalah satu benda atau satu surah yang akan beritahu atau akan yang menjadi landasan. Macam tu lah, faham? Kenapa dia kata Al-Baqarah ni satu manhaj ataupun satu landasan perlu kita lihat kalau kita tahu kita ni khalifah. Keluar macam mana jadi khalifah tengok Al-Baqarah, lebih kurang macam tu lah. Ini kalau tengok surah Al-Baqarah ni terlalu banyak kisah-kisah umat dahulu kaum-kaum dahulu yang mana silih berganti, bertukar ganti setiap zaman. Sampailah kepada kita. Cuma kita ni tinggal tak tukar lagi dengan izin Allah. Tinggal kita lah tinggal tak ditukar lagi oleh Allah dengan izin Allah. Jadi kenapa kenapa dia orang bertukar-tukar ganti Tapi tak bukan sebab dia orang banyak sebab Kalau tengok banyaknya Allah menceritakan kaum-kaum ni dilaknat, dihukum dengan bala bencana, banyak benda dan bertukar dan seterusnya. Baiklah, secara keseluruhannya juzuk pertama ni dia actually ada 4 bahagian. Yang pertama adalah bahagian pertama dia lebih mengklasifikasikan manusia. Mana ada golongan munafik, ada golongan fasik, ada golongan yang beriman bagaimana. Dan bahagian kedua diceritakan tentang kepemimpinan Nabi Adam. Yang mana bahagian kedua ni dia menceritakan sebuah persiapan dan satu pemberitahuan siapa keturunan kita dan siapa kita kenal. Kita kena kenal siapa musuh kita. Secara general kita tahu musuh kita adalah syaitan melalui kisah. Tengok surah Al-Baqarah ni mula-mula ada cerita tentang kisah Nabi Adam, bagaimana dia digugurkan dari syurga sebab syaitan. Dan bahagian ketiga, yang ni lah bahagian paling besar, itu ceritakan tentang umat yang diberi peluang untuk memimpin dunia sangat lama tapi gagal. Maksudnya umat apa? Kaum apa? Yahudi. Soalan. Kenapa nama itu Al-Baqarah, sapi ini kan? Baqarah. InsyaAllah akan terus kau ada itu. Sorry. Seperti Mana dia tak ada kaitan lagi dengan yang Belum. Okay. Bagus soalan, suka tak? Jadi tahu kaum Yahudi bagi peluang untuk mimpin gagal. Dan bahagian terakhir juz 1 ni menceritakan tentang kejayaan Nabi Ibrahim. Dan secara umumnya yang 4 bahagian ni menceritakan punca mengapa peluang memimpin ni ditarik semula. Punca mengapa tanggungjawab untuk memiliki atau memakmurkan bumi ni ataupun tugas untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah ni ditarik semula. Tak bukan sebab maksiat dia orang lakukan, ingkar kepada Allah. Kita akan go through ni faktor-faktor dia. Disebabkan ada 4 bahagian, kita tak pergi sebut 4 bahagian kita akan pergi bahagian paling besar. Itu boleh bahagian paling besar itu bahagian ketiga ni, kaum Yahudi. Jadi soalannya, kenapa kita kata kaum Yahudi ni gagal? Kenapa bersungguh-sungguh kan kita kata kaum Yahudi gagal, tak berjaya, orang kata apa, dilaknat dan sebagainya. Satu kaum takkan dikatakan gagal sampailah Allah kata, Allah laknat dekat dia, sudah gagal lah tu tapi tahulah bahawa Allah sebenarnya dah bagi peluang banyak kali tapi mereka ingkar. Tolak. Dan actually sebenarnya
mereka lah yang melaknat diri mereka sendiri kasih sayang dan rahmat Allah sangat luas takkanlah suka hati Allah nak melaknat macam tu maksudnya ada sebab dia orang buat something yang sangat ingkar setuju actually sebenarnya dia orang lah yang membinasakan diri mereka sendiri. Mereka lah yang membinasakan umat mereka sendiri. Okay. Jadi kita akan bincang sebab-sebab kenapa dia orang ni dikatakan gagal. Yang pertamanya sekali, sebabnya kalau kita tengok surah Al-Baqarah ni ayat 40, 63 dan 64 mana menceritakan tentang perjanjian. Mereka kaum Yahudi ni ada perjanjian dengan Allah. Di mana perjanjian kalau kita tengok contoh kita ambil ayat apa dia begitu? Ayat 40. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maksudnya hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadaku lah kamu harus takut tunduk. Kerana dia orang telah berjanji kepada Allah untuk tunduk patuh kepada Allah. Dan akhirnya apa dia orang buat? Dia orang tak pegang dengan janji dia orang. Dan seterusnya, kenapa dia katakan gagal? Sebab dia orang tak patuh. Perangai tak patuh perintah Allah ni bukanlah satu perangai baru bukan sebenarnya dia adalah perangai sama yang diulang. Itu kisah bagaimana Nabi Adam digugurkan di syurga dah. Syaitan dan sebagainya. Dan seterusnya, sebab kenapa kenapa dia kata gagal? Sebab dia orang menukar syariat Allah sesuka hati. Syariat Allah. Mungkin kita menampak skop syariah ni mungkin Allah Alam bukan dari kita Okay, certain orang yang memandang syariat Allah, halal tukar menjadi haram, haram tukar menjadi halal Betul Tapi apa yang maksud menukar syariat suka hati ni? Maksudnya dia macam suka hati je nak buat. Ini yang menjelaskan sikap kaum Yahudi saja dalam Quran. Dia menolak ataupun dia menukar syariat Allah sesuka hati. Mungkin umat kita ni belum lagi sampai nak apa, bukan kita umat kita belum lagi nak sampai tahap bunuh Nabi secara fizikal ni. Tapi mungkin hari ini ada dalam kalangan umat kita sendiri tak bunuh Nabi tapi membunuh dalam kurungan esprostofi, membunuh internally apa yang dibawa oleh Nabi menolak dakwah dapat jadi boleh lah rujuk kalau nak tengok ayat 79-87 tengok sikit nanti tengok yang seterusnya kenapa last okay. Kenapa sebab diorang ni mereka ni mengaburkan hukum hakam agama sebab apa diorang kaburkan? Tak bukan sebab diorang nak kepentingan diorang, sebab diorang merasakan dunia ni lebih penting daripada mereka. Dunia lebih penting daripada segala-galanya sebab tu diorang kaburkan. Tengok ayat 42 wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Maksudnya janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Maksudnya diorang kaburkan. Jadi Allah beri amaran. Kenapa diorang kaburkan? Bayi tak boleh pecahkan. Dia dah kecil lah. Dia nak pecahkan dah pecah lah sungai. Jadi dah pecah lah. Situasi dia pecah. Lepas tu jadi dia takut, pada masa sama dia takut mak dia tahu. Jadi apa dia cuba buat? Dia cuba sorokkan pasu tu
daripada pengetahuan mak dia. Jadi bila mak dia tanya kan, ni mungkin contoh yang tak baik lah. Jadi bila mak dia tanya, mana pergi basuh ni? Jadi dia akan berusaha macam-macam untuk bertukar cerita ataupun buat satu benda tu tak pernah dia tahu. Jadi lebih kurang macam tu lah apa yang aku cuba sampaikan ni. Dia seolah-olah dia nak sorok kebenaran tu. Dia orang tahu kan, kalimah tauhid ni wajib disampaikan, wajib disebarkan. Dia orang tahu kan. Dia tahu kalimah la ilaha illallah ni wajib ditegakkan kan. Dia tahu dia khalifah kan. Dia tahu dia perlu buat dakwah, tapi dia sorokkan kan. Dia bunuh nabi-nabi dan sebagainya. Secara actionnya mungkin aku beri phrase menyuruh benda ni, menyuruh barang dan sebagainya. Bukanlah aku masukkan apa ambil barang menyuruh kan. Tapi lebih cara dia menyuruh tu lebih duduk diam kan. Duduk diam lah, tak tahu kan. Tak tahu kan. Tak nak buat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kan. Okey lah. Berapa minit? 15 20 minit. Okey. Sama banyak. Okey. Rasanya cukup ke? Cukup lebih cukup. Ni untuk juzuk pertama lah, pembahagian-pembahagian ni. Jadi lepas ni insya-Allah bila baca Al-Fatihah jadi kita ada satu mindset Kita ada satu mindset yang mana ada relation diri kita pertama sekali letakkan diri kita. Kita ada mindset, ada relation diri kita dengan Al-Fatihah dan dapat lebih feeling lah sebab kita faham kan. Dan bagaimana kita nak applykan kisah-kisah yang aku share kan tadi. Dia banyak kekurangan, banyak kurang, banyak cacat celah dia kita. Tapi semoga cacat tu tak mencacatkan korang apa yang korang dapat. Ambil benda yang baik. Semoga boleh apply kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan teruskan lagi lepas ni je. Teruskan lagi esok lah dengan surat seterusnya. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan tasbih kefarah surat Al-Asr.